Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pergi ke sawah lalu titi, pulang ke rumah lewat petang. Moga hidup sentiasa diberkati agar diri dikenang orang. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan dan yang ada masalah dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang topik akhlak, iaitu akhlak dalam rumah tangga, bersama dengan guru kita yang mulia, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awal pagi naik titi dah. Dia baik-baik ni tengah-tengah banjir ni. Oh, betul Ustaz. Bila Ustaz sebut tentang banjir Ustaz, ialah dikala ramai orang yang bersukaria, ada juga yang berduka cita. Oleh itu, ayuh sama-sama kita aminkan doa dari guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita yang dilanda dengan musibah banjir dan sebagainya dikurniakan ketabahan, kesabaran juga ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalal wal Ikram, kami menadah tangan pada pagi ini, Ya Allah. Memohon kepadamu dengan rendah hati kami, penuh tawaduk, Ya Allah. Engkau berilah kemudahan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, amin, yang sedang diuji dengan banjir, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, berilah ketabahan kepada hati-hati mereka, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka, Ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa mereka, Ya Allah. Berilah kesabaran dalam hati mereka dengan sepenuh-penuh kesabaran, Ya Allah, untuk berhadapan dengan ujian yang berat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami melihat di sana ada saudara-saudara kami yang menangis pada waktu malam, Ya Allah. Amin. Ya Allah, kami melihat ada anak-anak kecil yang menangis tidak selesa, Ya Allah. Amin. Kami melihat ada orang sakit yang duduk dalam kesusahan apabila banjir naik di rumah mereka, Ya Allah. Amin. Tak mampu untuk bergerak dan berhadapan dengan kesusahan dan keperitan ketika dilanda dengan banjir, Ya Allah. Amin. Ya Allah, tidak ada yang mampu untuk kami lakukan melainkan kami menadahkan tangan, Ya Allah. Bagi pihak seluruh saudara-saudara kami, Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami seluruhnya, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau angkatlah segera musibah ini daripada kami, Ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini daripada mereka yang ditimpa dengan banjir ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau arahkanlah bumi untuk menelan airnya, Ya Allah. Dan langit menghentikan hujan, Ya Allah, agar semua kembali tenang dan dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan, Ya Allah. Kesejahteraan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalal Ikram, ampunkanlah dosa-dosa kami seluruhnya. Seandainya dosa-dosa kamilah yang menjadi penyebab apa yang berlaku ini, Ya Allah. Amin. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau, Ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau gantikanlah, Ya Allah. Amin. Kepada apa yang telah musnah di tangan-tangan mereka ini, Ya Allah, hak-hak mereka, Ya Allah. Engkau gantikanlah, Ya Allah, dengan yang lebih baik di sisimu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi membacakan doa di awal pagi ini untuk sahabat kita, keluarga kita yang dilanda dengan musibah banjir. Mudah-mudahan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap perkara ada akhlaknya. Dalam masjid ada akhlaknya. Bila nak baca Quran ada akhlaknya, nak makan ada akhlaknya, begitu jugalah dalam rumah tangga ada akhlaknya. Oleh itu pada pagi ini kita nak fokuskan kepada akhlak dalam rumah tangga. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Macam biasalah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian yang menonton menerusi Facebook, jangan buat 3S,
Yang pertama suka, yang kedua sebar dan yang ketiga sapa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Ustaz, sebelum kita nak meraihkan soalan yang pertama pada pagi ini, eloklah untuk kita dengarkan dahulu apakah mukaddimah yang akan kita bincangkan pada pagi ini Ustaz. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa wala. Yang saya hormati lagi saya kasihi adinda saya Hakim, seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook dan juga di kaca TV, insya-Allah. Saya Muhammad, seperti yang disebutkan oleh Hakim tadi, saya minta sahabat-sahabat semua yang mengikuti secara langsung di Facebook mungkin bantu kami untuk kita sharekan seluas-luasnya, sebab saya nak pagi-pagi kita bersedekah ilmu, nak sedekah ilmu. Kalau kita tak mampu untuk sedekah duit pun, paling tidak kita sedekahkan ilmu yang orang tolong sampaikan, yang dia dapat diambil manfaat oleh semua orang, insya-Allah, dan pasti akan ada kelebihan yang akan kita perolehi apabila orang lain beramal dengan ilmu yang dipelajari tadi ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berkahwin, kita kahwin, kita ada satu cita-cita dan satu harapan, iaitulah kita mengharapkan keluarga yang sakinah. Allah menyebutkan tentang keluarga sakinah dalam surah Rum ayat 21. Saya ingat surah ni, sallallahu alaihi Muhammad, kita selalu duk baca bila dapat kad kahwin. Betul. Dalam kad kahwin ada ni surah Rum ayat 21 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah sebut, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa ni? Sallallahu alaihi wasallam, litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang-senang hati dan hidup mesra dengannya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu mawaddah, penuh berbunga-bunga kasih sayang, wa rahmah, dan penuh belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran kepada orang-orang yang mahu berfikir. Surah Rum ayat 21. Ini cita-cita dan matlamat kepada perkahwinan. Kita semua, mana ada orang kahwin fikir esok nak bercerai, melainkan dia ada plan dia tertentu lah kan. Tapi semua tak ada. Biasanya orang akan berkahwin dengan harapan dan mengharapkan doa, ditolonglah doakan kami supaya kami ini berkekalan hingga ke anak cucu, berkekalan hingga ke syurga, penuh dengan kasih sayang hingga. Itu yang kita harapkan daripada perkahwinan. Maka subhanallah, di sana datang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa satu petunjuk dalam kehidupan kita, bagaimanakah cara untuk mengemudikan rumah tangga supaya rumah tangga akan berkekalan bukan hanya di dunia. Ingat, kita punya perkahwinan ini bukan saja bermatlamatkan kepada dunia sebenarnya. Matlamat perkahwinan kita ni untuk kita bahagia di akhirat dan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat kita. Kalau kita fikir untuk salawat perkahwinan itu sekadar untuk dunia saja, kita akan rosak. Kita akan rosak. Kalau kita berfikir untuk menjadikan perkahwinan kita itu sehingga ke syurga Allah, mendapat kedamaian dan keindahan dalam syurga, insya-Allah di dunia lagi kita akan hidup dengan penuh ketenangan. Tak payah risau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan petunjuk bagaimana kita nak berada di dalam sallallahu alaihi wasallam rumah tangga menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan. Betul. Dalam ayat tadi Allah cerita tentang ada 3 perkara, 3 poin penting yang nak cari dalam keluarga. Yang pertama, sakinah. Sakinah ini maksud tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tenang ini bila kita balik ke rumah kita, sallallahu alaihi wasallam, bila kita duduk dengan pasangan kita, duduk dengan anak-anak kita, jiwa kita akan jadi tenang, jadi aman, jadi tenteram. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang masuk balik-balik ke rumah, kita tengok muka isteri kita macam singa. Isteri kita tengok muka kita macam badak sumbu. Dia kira nak fight, dia nak bergaduh aja. So, panas, tak selesa di rumah. Allah. Akhirnya subhanallah, suami pun keluarga, isteri pun ambil jalan apa semua sebagainya untuk mencari ketenangan dalam kehidupan. Then what is the purpose of the marriage? Itu bahasa utara dah. Ini bahasa orang kampung saya lah. Jadi subhanallah, saya simak jadi dan apa purpose-nya? Kita kahwin tu nak tenang. Ada orang subhanallah dulu waktu dia berkahwin, tiba-tiba salih simak bercerai. Allah. Bila bercerai subhanallah simak tuan-tuan, dia rasa tenang. Waktu dia kahwin dia rasa gelisah. Kemudian dia cerai, dia tenang.
Tenang, subhanallah Ustaz. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian ada orang pujuk-pujuk, dia kata, "Mailah kita kahwin, mailah duduk seorang-seorang ni tak ada faedah apa. Kalau seorang dah berkahwin nanti apa-apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita semua boleh jadi pahala sebagainya." Akhirnya kahwin. Bila kahwin diangkat kayu, diangkat kerusi, dipukul isteri apa semua, akhirnya jadi depression orang perempuan tu. Jadi nak buat apa perkahwinan yang macam tu? Bukan itu matlamat kepada perkahwinan. Bahkan perkahwinan ini mengharapkan kepada ketenangan, keselamatan, keamanan. Dan di bawah sakinah ini, punca kepada membawa sakinah ini, sakinah yang besar ini, dia ada dua. Yang pertamanya ialah mawaddah. Mawaddah ni apa? Kasih sayang. Kasih sayang dia akan bawa kepada ketenangan. Jumpa isteri meluahkan perasaan kasih sayangnya. Suami meluahkan perasaan kasih sayangnya. Kadang-kadang bukan semata-mata dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dia menzahirkan kasih sayang dia kepada si isteri. Dan kepada anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian yang keduanya, sallallahu alaihi wasallam, mesti ada apa ni? Rahmah. Penuh dengan belas kasihan, penuh dengan toleransi dalam kehidupan. Makna ada manusia yang sempurna? No, tak ada. Tak ada orang yang sempurna. Kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada kelemahan yang Allah berikan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Maka di sinilah peranan suami dan isteri balance up. Yang si suami ada kekurangan, isteri tolong top up bagi sempurna. Yang kekurangan pada si suami, kekurangan pada si isteri, suami pula tolong top up bagi sempurna. Apabila kita masih menilai dan melihat kepada kekurangan, maka sampai bila pun kita tidak akan puas hati. Tetapi lihatlah kepada kelebihan yang dia ada dan kelebihan yang kita ada untuk menampung. Supaya apabila kedua-duanya ada di sana, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan jadi keluarga yang penuh dengan mawaddah dan sallallahu alaihi wasallam rahmah, belas kasihan. Cukup dua syarat ni, pasti dalam kehidupannya akan memperoleh sakinah. Maka tuan-tuan, subhanallah, tidak ada panduan yang paling cantik untuk kita rujuk dalam kehidupan kita berumah tangga melainkan panduan yang ditunjukkan oleh seorang yang diutuskan oleh Allah SWT untuk membimbing umat yang memberikan akhlak yang terbaik, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya Allah telah mengutuskan Nabi SAW itu sebagai rahmat bagi sekalian alam dan contoh teladan bagi manusia seluruhnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya suka dengan ayat Ustaz sebentar tadi, iaitu setiap pasangan itu, suami baik maupun isteri, ada kesilapannya. Jadi perbaiki masing-masing, insya-Allah rumah tangga kita akan kekal harmoni. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Jafri Abu Bakar, membicarakan tentang topik akhlak, iaitu akhlak dalam rumah tangga. Jadi kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kalau ingin bertanya boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 dan juga boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Saya sempat memerhatikan dalam Facebook Tanyalah Ustaz TV3 sudah ada 2,700 perkongsian Ustaz. Mudah-mudahan mereka yang sedekah ilmu pada pagi ini dirahmati kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tadi Ustaz ada sebutkan tentang yang memang kita tak boleh nafikan. Rasulullah lah sebagai panduan kita dalam bab rumah tangga, contohnya pada pagi ini. Jadi ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan apa yang telah Ustaz katakan sebentar tadi, iaitu dari Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk membentuk akhlak dalam rumah tangga seperti Rasulullah SAW dengan para isteri yang boleh dijadikan inspirasi di era teknologi kini yang banyak perlukan toleransi dan juga persefahaman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Terima kasih Hana Wanci, kita punya follower tegar kita lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan betul Hana Wanci setiap kali Tanyalah Ustaz mesti dapat nama dia. Masya-Allah saya Mat. Dan masya-Allah saya Mat. Saya
kita membaca sirah-sirah baginda Rasul SAW bersama dengan para isteri baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala kita, Allah takdirkan kita ni umat Nabi Muhammad SAW berhenti setakat 4 saja isteri, jangan lebih. Nah, semalam baru ni saya tengok satu video di negara jiran kita, subhanallah, dia ada 9 orang isteri. Tu dia. 9, masya-Allah. Saya cuma bukan sekat 9 duduk dalam rumah, satu rumah sekali. Allah Rabbi, kemudian solat sekali. Rumah betul ada 4 bilik aja. Isteri-isteri duduk dalam satu bilik, 2-3 orang isteri duduk dalam satu bilik. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Nabi SAW pun berkahwin, sallallahu alaihi wasallam, banyak, kahwin ramai. Tetapi Nabi SAW tak menghimpunkan isteri-isteri dalam satu rumah. Untuk mungkin ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma macam mana panduan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya baginda Nabi SAW, ditambah-tambah kita duduk dalam keadaan era teknologi kita yang sangat dahsyat ini. Saya pernah berjumpa dengan satu kes yang mana subhanallah dia, tuan-tuan, seorang isteri ni, dia minta cerai pada suaminya selepas bukan belas tahun dah, hampir 20 tahun dah mereka berkahwin. Sallallahu alaihi, hanya kerana si isteri akhirnya berjumpa crush dia, atau crush. Orang yang pernah fall in love dengan dia dulu waktu di sekolah menengah. Sallallahu alaihi dalam perjumpaan ni, grup WhatsApp ni. Di-invite dia masuk dalam grup WhatsApp, akhirnya saya berjumpa dengan crush dia, dia. Dia tu kata, aku ni Said Syamad sebenarnya dulu pernah fall in love dengan kamu ni. Masya-Allah. Oh betul kan, kenapa tak beritahu apa semua? Akhirnya apa yang jadi? Mula berkongsi kisah-kisah kehidupan. Suami aku macam ni, kalau aku tak buatkan hal macam tu, aku akan jaga hal elok-elok. Waktu tu mulalah dia nampak keburukan suami yang 20 tahun dah tak nampak tu. Betul. Dan akhirnya apa? Jadi tempat cushion, jadi tempat luahan perasaan, jadi apa semua, akhirnya bercerai. Dan si lelaki tu tak ambil pun dia pun. Akhirnya bercerai lah, duduk sendiri-sendiri. Subhanallah, dan inilah ujian dalam era teknologi yang kita sedang berhadapan sekarang. Kita tengok bagaimana Nabi SAW menyantuni isterinya. Subhanallah, pernah diceritakan oleh Safiyah sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sedang beriktikaf, aku datang menemui baginda pada malam itu sallallahu alaihi Muhammad. Lalu aku berbincang sejenak dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika aku hendak berdiri pulang, baginda juga ikut bersamaku sallallahu alaihi Muhammad untuk menghantarkan aku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi SAW sedang iktikaf di masjid ni. Dia sedang beriktikaf di masjid ni. Sedang berzikir kepada Allah, sedang beribadat pada Allah. Isteri dia datang. Ya nak apa? Sembang dulu. Sembang. Selesai sembang, saya nak balik dulu ya bang. Balik, jom abang pergi hantarkan. Subhanallah. Ya Allah Rabbi. Kalau kita apa? Tak apa, balik sendirilah. Bukan jauh mana pun rumah kan. Bukan tak jauh mana pun rumah, kat masjid rumah Nabi dengan rumah isteri Nabi SAW. Sebelah-sebelah masjid je. Tapi Nabi SAW begitu. Sallallahu alaihi wasallam adab baginda Rasulullah SAW. Kita dengan keluarga kita dapat handphone tak tengok muka dah tuan-tuan. Dapat handphone tak tengok muka dah. Salih Muhammad, abang nak makan apa ni? Apa ada di rumah tu? Macam itulah kalau saya. Kan Ustaz Syamad, apa ada di rumah tu? Lah yang tu je di rumah, tak ada apa ke apa. Lah abang tak beli, aku pula yang kena. Aduh, mata tak tengok, mata dah tengok handphone ni. Tuan-tuan, bukan setakat suami, isteri kita pun sama. Salih Muhammad, bukan setakat suami, isteri, anak-anak lagi dahsyat. Dengan handphone, dengan gadget, tuan-tuan, subhanallah, inilah yang merosakkan rumah tangga. Kita menggunakan gadget untuk mendekatkan yang jauh, tetapi sebenarnya kita menjauhkan yang dekat. Allah. Itu yang berlaku, subhanallah. Kita dah tak ada feeling, tak ada perasaan untuk duduk bersama, untuk makan bersama. Tak ada, tuan-tuan, kita duduk satu meja tetapi masing-masing dengan gadget masing-masing. Kita dah hilang, dah putus dah rahmat tu. Sallallahu alaihi wasallam, duduk dan nikmat makan bersama. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dah hilang nikmat komunikasi. Kita dah hilang nikmat meluah-luahan perasaan seorang anak kepada ibu, sebab anak lebih selesa untuk meluahkan perasaannya di media sosial. Isteri sudah hilang perasaannya untuk bermunajat kepada Allah bila berlaku apa-apa dalam rumah tangganya, sebab dia lebih selesa untuk melontarkan dan meluahkan di dalam media-media sosialnya. Di media sosial je dia sebut, ya Allah engkau tolonglah kami. Kenapa nak sebut ya Allah dalam media sosial? Doa Allah, bukan duduk dekat dalam media sosial tu. Tapi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita, realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita dipisahkan oleh satu benda yang namanya gadget.
dan kita tak mampu untuk menafikan yang demikian. Saya ingat dulu kalau nak makan mesti mak ayah akan duduk sekali dan kita tak akan boleh makan selagi ayah tak duduk. Itu salah satu pada undang-undang yang sangat besar dalam rumah tangga. Betul. Salih Asmat, dan menyebabkan bila ayah kita meninggal, kita selalu duk ingat dekat dia, selalu duk bersedih-sedih hati dengan ayah bila ayah kita meninggal. Pasal apa? Kita boleh kenal dia hirup dia punya minuman dia macam mana, dia suka makan apa yang dia suka buat apa. Kita kenal dia pasal kita selalu duduk dengan dia. Betul. Tapi subhanallah, ayah kita sekarang, anak-anak kita tak kenal kita macam tu dah. Subhanallah. Anak-anak kita dah tak kenal dah. Kalau dulu kalau kita orang tanya kita sekarang ni, yang sekarang ni dah umur 40 lebih dah ni, apakah makanan yang paling sedap dalam dunia, dia akan jawab makanan mak dia. Tetapi anak kita dah tak mampu nak jawab demikian sebab kita sendiri pun tak pernah nak masak untuk dia dah. Masing-masing dah sibuk dengan urusan masing-masing, subhanallah, sehingga kita telah memutuskan tali-tali yang sepatutnya ada dalam kehidupan kita ataupun kehidupan kita berumah tangga sebagaimana ditunjukkan oleh Rasul SAW. Sedang Nabi SAW sedang beribadat pun begitu Nabi SAW melayani isterinya. Tuan-tuan, ambil contoh dan teladan ini semula supaya kita tak terlepas dan tak kehilangan yang namanya kasih sayang dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya, betul Ustaz. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, iaitu gadget ni sebenarnya boleh mendekatkan kita dengan isteri kita, anak beranak kita, tetapi ramai orang menggunakan gadget makin jauh dengan anak beranak juga dengan isteri. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kalau biasanya kita dengar apabila satu-satu pasangan ingin berpisah, mereka ni penyebab utama yang paling popular ialah tiada persefahaman. Soalan saya Ustaz, dalam keadaan pandemik dengan banjir besar sekarang berlaku di Kuantan, di kawasan-kawasan Pekan, juga kawasan saya. Macam manalah kita ni kehilangan pendapatan, pandemik, hilang pendapatan ekonomi kita, tak ada duit. Macam mana nak persefahaman? Engkau itulah salah engkau semua, tak ada lagi dah kebahagiaan. Kerana apa? Kerana pendapatan dah tak ada, ekonomi tak ada, kerana dibuang kerja Ustaz. Jadi soalan saya lah Ustaz, bagaimanalah nak persefahaman? Bagaimanalah nak ngelakkan daripada keberantakan rumah tangga akibat ekonomi yang dah pendapatan dah tak ada ni. Dia takkan dapat bersenyum manis, tak ada dah. Sekarang jumpa pasangan masam, bagaikan lebih pada cuka lagi rasanya. Jadi bagaimana ke, ada ke cara ataupun yang dikatakan guideline ataupun garis panduan dalam keadaan kesusahan sekarang ini? Ustaz, tak habis dengan pandemik, banjir pula datang. Jadi soalan saya, ada ke garis panduan yang ditentukan oleh Islam untuk kita sentiasa orang yang dikatakan mendapat keluarga, rumah tangga yang mawaddah warahmah yang buat kata Ustaz tadi itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi walaupun pakai mask. Ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari Pekan Cinia Timur Pahang. Baik Ustaz, betul Ustaz, antara keruntuhan rumah tangga pada hari ini ialah antara puncanya ekonomi Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz dalam kita menghadapi dengan pandemiknya, banjir pula, bagaimana Ustaz? Baik, Allah Ustaz Syamat. Terima kasih Tuan Omar, insya-Allah Syamat, atas soalan yang kita doakan supaya sahabat-sahabat kita dan yang dilanda dengan musibah banjir ini akan diangkat segera Ustaz Syamat musibah ini daripada mereka, insya-Allah, dan berikan dan gantikan dengan lebih baik. Bila kita berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga, yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Yang itu. Semua daripada ahli keluarga kita, tolong pastikan jaga hubungan dengan Allah SWT. Nah, bila kita makin jauh daripada Allah, maka ujian itu akan jadi makin berat, bukan makin ringan. Kita kena ingat macam tu. So, kadang-kadang subhanallah, ada seorang yang subhanallah dia pergi mengadu dekat guru saya. Dia mengadu dekat guru saya, sembang guru saya baru ni. Dia kata, saya sembang ada seorang yang mengadu dengan dia. Dia kata dia kehilangan banyak benda selepas waktu pandemik ni. Dia kehilangan bisnes dia, drop, dia jatuh apa sebagainya, subhanallah Muhammad. Lalu dia kata yang tinggal dekat dia hanya banyak mana saja. Lalu ditanya kepada guru saya. Guru saya tanya balik dekat dia. Aku nak tanya kamu ikhlas, kamu jawab seikhlas-ikhlasnya. Aku nak tahu. Apa dia? Waktu kamu dulu kaya raya, waktu kamu bisnes maju dulu, pernah tak kamu tipu orang? Pernah tak kamu tipu orang? Dia kata, pernah Ustaz, pernah. Ya, ini adalah kafarah mudah-mudahan. Kafarah maksudnya apa yang hilang pada kamu itu milik orang tu. Yang apa yang telah kamu gunakan itulah hak kamu.
Dan abang yang berbaki itulah hak kamu semua. Kadang-kadang Allah nak kafarah. Jadi bila berlaku sesuatu yang demikian, maka dekatkan balik diri kita kepada Allah SWT. Pastikan keluarga kita semua dekat dengan Allah, berdoa pada Allah. Supaya Allah mengembalikan kebaikan-kebaikan dalam urusan kehidupan kita berkeluarga. Nombor 2, salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor 2, salli ala Muhammad. Memahami peranan masing-masing ketika berhadapan dengan salli ala Muhammad ujian tersebut. Yeah. Suami kena faham bahawa dia tetap wajib untuk mengeluarkan atau memberikan nafkah. Dia tetap wajib memberikan nafkah, no matter how, no matter what. Nah, saya cakap, tu kadang-kadang dia keluar juga anak hakim. Kita kena saya cakap tu kan. Jadi subhanallah saya jadi ada kadang-kadang seorang suami ni dia rasa macam bila dia dah tak boleh kerja, dia kata aku tak boleh nak bagi hang nafkah langsung dah, tak boleh dah. Hang kena cari sendirilah, hampir cari sendiri. Tak boleh macam tu. Suami sakit ke, suami tak ada duit ke, suami apa semua, tetap kewajipan memberi nafkah ialah pada sisi suami. Yeah. Kalau dia tak mampu, maka dia perlu untuk mencari dan berhutang untuk bagi nafkah kepada isterinya. Dan kalaulah dia tak mampu, maka dikira sebagai dia berhutang kepada isterinya. Itu kena faham tu elok-elok. Kadang suami suruh isteri tu untuk keluar pergi cari rezeki. Pergi keluar kamu cari rezeki. Dia pula, isteri pula bagi nafkah kat suami pula. Biarlah saya jadi mama house mama house papa, apa benda saya pun tak tahulah. Jadi subhanallah simak tuan-tuan, jadi dia bila bercanggah yang macam ni, maka subhanallah apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku ialah pasti akan berlaku kerosakan dalam rumah tangga sebab dia menyalahi fitrah. Betul. Kita jarang dengar orang perempuan komplain pasal dia jaga anak. Jarang. Tapi kalau suruh suami jaga anak, satu hari dia akan komplain. Aku yang jaga. Tidak, pasal dia menyalahi fitrah. Kita jarang dengar seorang isteri dia komplain pasal dia basuh baju. Dia sidai baju. Tapi orang lelaki-lelaki kalau dia sidai baju, jangan duk pergi ambil gambar dia. Itu maruah dia. Kan sebagainya. Kita jarang dengar orang perempuan, orang lelaki-lelaki komplain dia keluar pergi cari rezeki. Jarang dengar. Tapi kalau si isteri keluar cari rezeki untuk keluarga, satu hari dia akan sebut. Pasal apa? Pasal menyalahi fitrah. Maka subhanallah tuan-tuan, jangan buat perkara yang menyalahi fitrah dan tolong faham tanggungjawab dan peranan masing-masing apabila berlaku yang. Betul. Yang ketiga, pastikan ada toleransi dalam keluarga. Isteri yang mungkin biasa sebelum ni duduk dalam keadaan sedikit kemewahan disebabkan oleh pendapatan yang banyak, anak-anak dalam kemewahan sebagainya. Bila sampai satu tahap yang suami tak mampu, maka dia kena redha dan kena pasrah Muhammad, dan dia kena bertoleransi dengan suami untuk mengambil ataupun meminta sesuatu yang sekadar kemampuan suami sahaja. Nah, kemampuan suami saja. Salih ala Muhammad, tuan-tuan. Dan yang berikutnya, salih ala Muhammad, si suami pula perlu faham akan tanggungjawab dia untuk memberikan yang sedaya dan seumpama yang sedayanya kepada si isteri. Kadang-kadang dia ada duit lebih, dia pulung kat dia seorang, dia tak bagi kat isteri, dia kata ni aku nak kena ni apa semua sebagainya. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Daripada Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW mengenai kewajipan si suami kepada si isteri. Lantas baginda Nabi SAW bersabda, salli ala Sayyidina Muhammad, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, kata Nabi SAW. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, engkau bagi makan sebagaimana, salli ala Sayyidina Muhammad, engkau makan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Engkau berikan kepadanya pakaian sebagaimana engkau memberinya pakaian. Atau engkau usahakan. Dan engkau tidak memukul isterimu di wajahnya. Dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya, yakni dalam rangka nasihat, kecuali di dalam rumahnya saja. Ini tanggungjawab. Yeah. Jadi seorang suami bila dia tahu dia duduk dalam keadaan yang macam tu, keuangan terhad dan apa sebagainya, maka apa yang dia kena buat ialah apa yang dia dapat dia kongsikan dengan isteri dia. Setakat dia. Pakaian dia takat ni je. Dia boleh beli dengan pakaian harga katalah RM30. Salat Jumaat. Jangan dia RM30. Maksudnya apa? Dia salat Jumaat, dia beli dengan RM60 pakaian tersebut. Sedangkan isterinya tidak mendapat pakaian sempurna. Alangkah cantiknya, dia beli bahagian RM30 dan isterinya bahagian RM30. Demikian, faham tak? Dia punya suasana dia macam tu. Salih alaihi wasallam. Apa yang kita makan, kadang-kadang kita nak belanja kawan-kawan kita, suka belanja kawan-kawan kita, belanja kawan-kawan, tapi kita meninggalkan belanja pada isteri-isteri dan pada isteri dan anak-anak kita. Maka tuan-tuan, salih alaihi wasallam, inilah peranan dan pesanan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW dalam mudah-mudahan kita berhadapan dengan suasana-suasana yang penting dan kritikal ini, supaya kita dapat menguruskan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jadi ini 3 plan tindakan yang boleh kita lakukan. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, saling memahami. Dan yang ketiga, toleransi dalam keluarga. Baiklah, kita nak bertasbih seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, masih lagi membicarakan tentang akhlak dalam rumah tangga bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook oleh Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Islam mengajar umatnya supaya sentiasa menjaga akhlak yang baik serta ada rasa malu dan saling hormatkan pasangan juga seluruh ahli keluarganya agar tidak membuka aib masing-masing di media sosial. Kerana manusia tidak pernah lari dari masalah kehidupan, terutama pada era yang mencabar ketika ini. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an wala. Terima kasih Al-Shal atas soalan. Bagi pihak sahabat-sahabat kita yang mengikuti secara langsung pada pagi ini, ramai yang nak bertanyakan soalan macam ni sebab ini dah jadi macam satu benda yang trending, yang satu benda biasa. Bila ada masalah rumah tangga, cerita dalam media sosial. Ya. Dia tulis itu, aku tahulah, aku ni siapa, tu siapa, apa semua. Saya selalu pesan, kita kadang-kadang, kita nak post apa-apa dekat dalam Facebook, isteri ke suami ke. Kadang-kadang, kita kan ada masalah apa dengan isteri kita pun. Tapi kita dapat satu caption, satu post, yang kita rasa macam menarik sangat. Kita pun post dekat dalam tu, seorang suami mestilah bertanggungjawab, apa bla 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 bla. Ya, betul. Lepas tu, kita pun post kat dalam tu. Bukan ni nak apa. Tapi rupa-rupanya dengan post itu, orang menganggap yang kita ada masalah dengan suami kita. Betul, setuju Ustaz. Setuju kan? Setuju. Saya semat. Sama juga suami isteri. Sebab tu kalau nak post apa-apa, tolong tengok. Tolong baca. Cuba letak diri kita pada sisi pembaca. Adakah sisi pembaca tu, adakah itu nasihat yang baik ataupun dia boleh jadi reflect, boleh jadi fitnah balik pada ahli keluarga kita. Sagi ada orang mesej, ada masalah dengan suami hang ke? Gaduh pa. Hang tengah gaduh ke apa? Kalau dia tanya kita, boleh kita jawab. Betul. Dia buat assumption dekat luar, dia pergi bersembang pula. Hakim, mantap tak tadi kan kawan kita tu, dia post kat dalam Facebook, aku ingat dia ada problem lah tu. Aku memang duk jangka lah, mereka ni sebelum ni. Macam tu lah. Akhirnya orang buat kesimpulan yang bukan-bukan. Tuan-tuan, itu tolong pastikan apa kita nak post kat dalam media sosial, jangan sampai reflect balik dan jadi fitnah balik pada ahli keluarga kita. Betul. Yang keduanya, apatah lagi kalau kita menceritakan keaiban suami kita ataupun isteri kita dalam rumah tangga. Saya ada satu grup dalam Facebook semenjak daripada tempoh PKP ini, Salih Al-Azhar Muhammad, yang menceritakan bagaimana kesilapan dilakukan oleh si suami yang cuba untuk memberikan khidmat kepada keluarganya. Orang lelaki-lelaki ni, Allah bagi dekat mereka ni tak apa nak reti masak. Orang perempuan dia reti masak. Saya tak tahulah Hakim pandai masak. Boleh Ustaz? Boleh. Oi, terror. Sikit. Jangan Ustaz. Jangan main-main. Badan Ustaz. Saya satu benda lah, saya tak reti masak. Sungguh saya tak pandai masak. Saya dah pandai lah berapa menu yang saya reti. Antaranya jerang ayak. Itu saya terror lah. Sakat goreng telur tu insya-Allah. Soalnya memang saya pakar dalam bab tu. Jadi subhanallah, yang lain saya tak reti lah. Subhanallah semat. Tapi kadang-kadang, kalau kadang-kadang suami kita nak cuba nak meraihkan apa yang keluarganya, dia cuba untuk masak. Tapi apa yang si isteri buat, si isteri ambil gambar tersebut dan letak. Tengok ni nak masak sampai hangit macam ni pun semua. Mungkin pada sisi dia satu benda yang tak ada apa-apa. Tapi mungkin pada suami dia telah membuka aib atau menjatuhkan maruah suaminya tanpa dia sedar. Sedangkan suami itu tak ada lain melainkan dia cuba untuk nak khidmat untuk si isterinya, subhanallah, dalam keadaan cuba untuk membahagiakan isteri dan anaknya, tapi isterinya itu membuka keaibannya dalam keadaan dia tak sedar. Maka tolong jaga yang macam ni, sebab seorang isteri dan seorang suami ni sebenarnya dia merupakan pakaian bagi satu sama lain. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah kata sallallahu alaihi wasallam, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
kamu adalah salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad merupakan pakaian kepada mereka, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan mereka juga pakaian bagi kamu. Dengan maksud kata apa, pakaian ni fungsi dia apa? Allah sebut dalam ayat ni. Fungsi dia apa? Fungsi dia pakaian ni ialah yang pertama ialah menutup aurat. Yang keduanya dapat melindungi diri dan daripada panas dan sejuk dan panas. Dan yang ketiganya ialah perhiasan. Maka ulama mentafsirkan pada ayat ini, subhanallah salli ala Muhammad, fungsi seorang isteri mestilah salli ala Muhammad, dia menutup keaiban si suami. Suami menutup keaiban si isteri. Suami protect, melindungi daripada panas, hujan, sejuk sebagainya. Maksudnya melindungi hak-hak ataupun si isteri itu daripada ancaman luar, daripada pandangan manusia yang tidak baik sebagainya. Si suami protect, si isteri protect. Tapi sebaliknya apa yang berlaku sekarang ni, kita sendiri mendedahkan keaiban, mendedahkan aurat si isteri kepada orang lain. Tunjuk aurat anak-anak kita kepada orang lain tanpa kadang kita tak ada rasa. Ingat Nabi SAW sebut tentang ad-dayus. Siapakah ad-dayus ini, kata Nabi SAW. Dayus, sahabat tanya Rasulullah, siapakah ad-dayus ni? Orang lelaki, suami ataupun ayah yang redha atas perbuatan isteri dan anak-anaknya. Anaknya tak tutup aurat, dia tunjuk terang-terang, dia tunjuk ke orang, dia tak ada rasa apa-apa. Ini ad-dayus yang tak akan cium bau syurga. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, dia juga merupakan perhiasan. Menjadi kebanggaan si isteri, menjadi seorang suami itu kebanggaan si isteri. Saya bukan duduk cerita ke orang suami aku baguslah apa semua, tapi tidak, dia tak menceritakan kelemahan si isteri kepada orang. Orang cerita, Ustaz Syamad, macam mana isteri hang kau yang okey, isteri yang okey, alhamdulillah tak ada masalah apa. Walaupun ada kekurangan di sana yang kita nampak, tapi kita tak biarlah cerita ke orang sallallahu alaihi Muhammad. Dan sebab dia hanya akan membuka keaiban-keaiban. Kita kadang-kadang kita bergaduh dalam rumah tangga, kita bergaduh sekejap-sekejap. Sehari kita okeylah. Gaduh apa semua. Sehari start motor perum pergi beli roti. Sambil duduk makan roti canai tu, muhasabah diri. Allah, aku ni bukan baik sangat apa semua. Ni tolong bungkus roti 3 biji. Roti, canai, salli ala Muhammad, roti, canai, telur, tak mau bawang. Contoh, isteri dia suka yang tu. Isteri dia suka apa? Bancuh apa semua, balik rumah bagi abang. Abang minta maaf lah, nak ambil lah. Sebagainya saya ambil. Dia pun kalau rasa macam tak boleh nak settle sangat, pokonglah jawab dia. Bagi sebagainya bawa balik tu. Abang ni lah, itulah apa lain kali ingatlah apa. Saya okeylah. Tapi bila dia post dekat dalam Facebook dia, sagi ada orang baca, keluarganya baca sebagainya, dia akan mula berdendam pada si isteri, akan mula sakit hati pada si suami dan sebagainya. Akhirnya kita selesai ada di rumah, tapi di luar sana orang masih lagi bercakap-cakap tentang keburukan pasangan kita. Maka subhanallah Syamad, tolong ingat bahawa suami isteri ini merupakan pakaian masing-masing yang akan protektif dan menjaga keaiban-keaiban. Jangan menganggap sesuatu benda yang ringan, mungkin dia sesuatu yang sangat berat di sisi suami ataupun di sisi isteri kita. Wallahu a'lam. Orang kata Ustaz, benda boleh bincang Ustaz. Benda boleh bincang elok-elok, jangan kita tulis dekat Facebook dan sebagainya dan kemudian kita viralkan. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Silakan puan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dahi. Waalaikumsalam. Saya nak baca tentang Ustaz surah ulas surah Al-Baqarah 187 ke tak silap saya tadi kan? Ya. Saya nak baca sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. Soalan saya pertama, bercakap tentang akhlak rumah tangga, betulkah atau tidak Ustaz? Rumah tangga tanpa akhlak ibarat satu kehancuran keharmonian antara suami dan isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, perlukah dapat izin suami untuk bersedekah? Itu saja Ustaz Jahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurini atas soalan, sedap suaranya. Apapun, kita nak dengarkan jawapannya selepas kita berhenti takbir. Dan kita nak bertakbir seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Jafri Abu Bakar membicarakan tentang topik akhlak dalam rumah tangga. Baiklah, tadi kita ada soalan yang diajukan oleh Puan Nurini dari Perak bertanyakan tentang adakah bila tiadanya akhlak punca kehancuran rumah tangga? Yang kedua, jikalau isteri nak bersedekah, adakah perlu meminta izin kepada suami Ustaz? Silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Terima kasih. Bukan setakat tanya soalan, saya tolong bacakan Quran. Bagus, masya-Allah. Ustaz Muhammad. Takjub saya ni. Baik, Allahumma salli. Terima kasih. Nombor satu, adakah akhlak ni menjadi punca kepada keruntuhan rumah tangga? Ya, basically macam itulah keadaannya. Sebab Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni apa? Ihsan ni ihsan ni ada dua. Satu ihsan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Satu hubungan kita sesama makhluk Allah. Maka kalau kita tak ada akhlak, maka itulah yang akan menyebabkan putusnya hubungan di antara seorang yang suka maki hamun, tidak berakhlak, sudah pasti orang akan menjauhkan diri daripada dia. Orang yang suka menipu, sudah pasti orang akan jauhkan diri padanya. Betul. Tapi orang yang baik, sudah pasti orang akan dekat diri dengannya. Berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam rumah tangga ini menyebabkan penyatuan dalam rumah tangga. Nabi SAW sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Maka jawapannya subhanallah sudah pasti. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhlak yang baik ini menjamin kepada keutuhan rumah tangga, tapi sebaliknya akhlak yang buruk itu menyebabkan kehancuran rumah tangga. Nombor dua, perlukah seorang isteri bersedekah? Saya cuma minta izin pada suaminya. Jawapannya perlu dan tidak perlu. Dua jawapannya. Sebab apa? Sebab kalau perlu tu bila yang dia sedekahkan itu ialah duit suami dia. Kan orang datang pada rumah saya Semat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami ni nak minta sedekah ni, ada apa minta semuanya. Tunggu sekejap ya. Dia pergi dekat duit saya Semat seluar yang duk tergantung dekat tepi apa semua tu. Dia pergi seluk duit tu, seluk mana duit apa semua ni, tengok-tengok ada 100 dalam poket itu. Ada RM100 ni. Bagus ni aku nak sedekah RM100. Ambil bagi nah ni RM100. Macam sedekah ni nampak ni RM100 ni. Tak, tolong ambil gambar sikit. Tak, ambil bagi. Subhanallah Semat. Dia pun kata dia bagi tu. Sehari suami dia balik apa semua, ambil start motor bro pergi kedai. Nak pergi bayar hutang. Seluk-seluk poket tengok, ya Allah mana pi duit aku ni, masya-Allah hilang. Salih Semat tak ada pi balik. Subhanallah Semat. Maka Salih Semat itu duit suami dia yang dia perlu minta izin untuk dia bersedekah. Yang keduanya subhanallah Salih Semat, kalau duit tu duit dia sendiri. Duit daripada urusan dia, duit daripada perniagaan dia ataupun duit daripada nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya, maka bila suami bagi nafkah dekat dia, itu hak dia, duit dia. Duit Salih Alaihi Wasallam, duit dia. Maka subhanallah dia tak perlu minta izin kepada suaminya untuk bersedekah daripada duit dia milik dia sendiri. Tak perlu minta izin. Dia boleh saja bagi apa-apa duit yang dimiliki oleh si isteri tanpa perlu minta izin daripada suami. Syarat milik dia sendiri, bukan milik suami. Mudah-mudahan terjawab, wallahu a'lam. Baik, jelas di situ jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik Ustaz, saya suka dengan soalan ni kerana saya pun pernah mengalami situasi ini, iaitu PJJ Ustaz. Soalan yang diajukan oleh Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana akhlak untuk diterapkan bagi suami isteri yang perhubungan jarak jauh PJJ bagi mengekalkan keharmonian dan akhlak yang perlu dijaga oleh seorang isteri ketika tiada keberadaan suami? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Allah, terima kasih banyak-banyaklah Puan Sahziatul Siddiq atas soalan yang sangat baik ni. Tuan-tuan kena ingat satu benda. Bila kita berkahwin, kita tak sama macam orang yang tak berkahwin. Betul. Orang berkahwin, Salih Alaihi Muhammad, di hadapannya ada lubuk pahala. Tu lubuk pahala tu. Tengok muka suami kita. Allahu Rabbi. Nampak syurga di wajahnya. Isteri tengok pada muka suami. Saya semat, pada syurga di wajahmu. Macam tu. Suami masing-masing tengok muka masing-masing. Ada syurga di wajahnya. Sungguh. Sebab itu lubuk pahala kita. Betul. Tuan-tuan, dulu kita semayang seorang-seorang. Semayang kita berjemaah. Dulu kita semayang, Salih Muhammad, kita dapat pahala kita seorang-seorang. Sekarang ni suami kita nak pergi masjid, dia tolong iron baju suami dia. Dia tolong iron pakaian pelekat isteri suaminya. Dia iron seluar dalam suaminya pun sekali, dia iron sekali. Pasal apa? Nak dapat pahala. Dia suruh suami dia pergi masjid. Suami dia pergi masjid dengan baju yang dia iron, yang disiapkan, dengan pakaian yang disiapkan.
Setiap daripada amalan yang suaminya buat di masjid itu pahala untuk dia. Yang dia tak dapat kalau dia duduk seorang-seorang. Dia pergi pancur air untuk suami dia dapat pahala sediakan makanan untuk suami dia. Bahkan dia senyum saja pada suami dia senyum saja ada ganjaran pahala. Yang dia tak dapat benda ni bila dia duduk seorang-seorang. Maka subhanallah tuan-tuan, di sinilah disebut sebagai apa? Suami isteri secara telus menjalankan kewajipan masing-masing, didasari bahawa subhanallah menjalankan kewajipan itu merupakan perintah di sisi Allah dan perlulah dijalankan dengan tulus dan ikhlas. Dia faham bahawa semua yang dia buat dalam urusan kehidupannya berkeluarga itu ada ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Nak menjawab balik, bila kita duduk PJJ, kita duduk jauh, kita hilang benda ni. Betul. Kita tak dapat. Tapi apa yang kita semampu dayanya kita buat. Apa yang kita buat? Kita bahagiakan suami kita, bahagiakan isteri kita mungkin dengan panggilan telefon ke, ataupun mungkin sekali-sekali dengan hadiah, ataupun bila kita berjumpa dengan dia, kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk kita mencari ganjaran pahala tersebut. Tapi Da'i Hakim Saleh Asyamat, bila kita balik kadang-kadang ada isu yang berlaku dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita, kita balik, kita lempiaskan kepada si isteri. Itu yang silap Ustaz. Itu ya silap. Betul. Kita semua sepatutnya balik ke rumah nak cari ketenangan. Tapi kita ada stres. Balik-balik muka muncul macam tu. Dahlah balik seminggu sekali. Betul. 3 hari, 2 hari dia balik. Balik-balik muka muncul. Pasal apa ni abang? Fahamlah tak kamu bukan faham pun. Oh, tak pasal-pasal. Apa salah saya abang? Salah tak salah. Diam sudahlah. Tak pasal-pasal. Anak-anak apa? Ayah balik. Pi. Oh, tak pasal-pasal budak tu kena semua. Kita melempiaskan kemarahan kita kepada orang yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, tak pasal-pasal kita zalim dekat depa tuan-tuan, depa gembira nak berjumpa dengan kita nak bahagia sebagainya, tapi kita melepaskan misalnya kita telah berlaku zalim pada isteri dan anak-anak kita. Subhanallah. Pada waktu yang kita ada tu, jaga waktu tu sebaik-baik mungkin. Manfaatkan waktu tu sebaik-baik mungkin. Cari kebahagiaan waktu tu sebaik-baik mungkin. Elakkan daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kepada pertelingkahan yang panjang. Kalau ada isu apa semua sikit-sikit, tak apalah, bincang-bincang sikit Ustaz Ahmad, yang kita selesaikan dengan keadaan yang cepat, sebab ni waktu ni sangat banyak tu Ustaz Ahmad. Kalau kita bergaduh sikit atas benda yang kecil, benda kecil, kita apa yang berlaku? Kita masam muka. Si isteri tak akan mampu untuk senyum pada suaminya. Bila dia tak mampu untuk senyum, dia dah hilang pahala senyum. Banyak benda yang dia akan hilang bila dia drag satu-satu isu. Sebab tu saya selalu pesan pada keluarga saya, pesan pada isteri saya apa sebagainya, Salih Syamat. Kalau benda-benda kecil jangan duk drag lama-lama. Sebab kita rugi. Masa dah tak ada. Kita ni pendek masa. Kita kurang masa untuk bersama. Dengan waktu yang kurang ni pula kita nak cari jalan untuk bergaduh sebagainya. Maka dia satu kerugian pada kita sama-sama. Yang keduanya, bila PJJ ni ujian dia apa ni? Ujian dia ialah Salih Syamat, ancaman luar. Ancaman luar ni sangat bahaya. Salih Syamat. Sebab kita faham tanggungjawab apa ni Ustaz Syamat, kehendak dan keinginan seorang suami dan keinginan seorang isteri. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa. Allah sebut dalam Quran. Allah hiasi keinginan syahwat ni kepada orang perempuan. Orang lelaki kepada orang perempuan, orang perempuan kepada orang lelaki. Dan dia hilang Ustaz Muhammad untuk memenuhi keperluan-keperluan ni sebab pasangan dia duduk di jauh. Maka di sini perlukan kepada kesabaran dan kepercayaan. Kena ada kesabaran dan kena ada kepercayaan. Seorang lelaki dia letak kepercayaan pada isteri dia, isteri letak kepercayaan dan jangan dimusnahkan kepercayaan itu dengan perlakuan yang tak sepatutnya kita lakukan. Kata isteri saya percaya, tak apalah, isteri saya percaya kat saya, don't worry, saya buat benda ni. Itulah yang kita itu yang merosakkan. Demikian juga sebaliknya. Mudah-mudahan Allah berikan doa kepada Allah agar disatukan keluarga tersebut dengan tempoh masa yang terdekat, supaya subhanallah semua lubuk pahala ni dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Jadi kepada pasangan yang PJJ, jangan bersedih. Banyak perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, buat panggilan Ustaz. Lagi canggih, buat video call. Masak video call, gosok baju video call. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i Hakim. Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah. Terima kasih, Da'i. Apa khabar, Da'i? Alhamdulillah sihat. Bagaimana kawasan Kak Iyat? Banjir ke? Alhamdulillah, sepanjang Kak Iyat duduk sini 18 tahun, Tasik Puteri biasanya jarang banjir sebab kami mungkin di kawasan tinggi, Da'i. Ya. Walaupun duduk dalam Tasik lah. Walaupun duduk dalam Tasik yang damai, Ustaz. Okey, Kak Iyat, silakan. Okey, Ustaz. Sebelum Kak Iyat bertanya soalan, Kak Iyat nak sumbanglah satu lagu nasihat dalam rumah tangga ni, teringat cerita P.Ramlee. Sila. Lidah maki tergigit, apa pula suami isteri. Okey, sambung Kak Da'i. Iyat, Ustaz.
Soalan Kak Yat saja nak bergurau dengan Ustaz hari ni, Ya, Ustaz. ya. Soalan Kak Yat, Ustaz, bagaimana untuk kita aplikasikan situasi win-win situation dan give and take dalam rumah tangga? Dan kadang kita ni selalu suka mengungkit, Ustaz. Kadang-kadang yang suami selalu kata isteri ni perkara yang 10 tahun pun masih nak ungkit-ungkit. Ya. Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat dari Rahuang. Ustaz, kalau Ustaz perasan, pagi ni Ustaz, pemanggil kita ramai di kalangan wanita, Ustaz. Ya. Oh, tadi ada Umak tadi Ya, seorang. ada seorang wakil lah. Wakil. Okey, Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan adalah suami isteri yang suka mengungkit ni, Ustaz? Soalan pun dekat dalam Facebook pun soalan wanita banyak ni. Kan? Itu dia. InsyaAllah. Saya ingat memang program-program keagamaan ni memang didominasi oleh wanita. Ya, Kalau kita pergi ceramah tu kadang, masya-Allah, orang perempuan ramai. Lepas tu bukan setakat ramai, dia mencatat lagi. Betul, Ustaz. Setuju. Subhanallah. Orang lelaki relax. Dia mustami'un, mendengar. Baik, Allahumma shalli tuan-tuan yang dirahmati sekalian, toleransi dalam rumah tangga ni satu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kena ada toleransi dalam rumah tangga. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jangan dia ada satu benda yang menjadi batu penghalang kepada toleransi. Satu benda yang namanya ego. Ego ni subhanallah dia sangat besar dan dia sangat berat untuk dibuang. Yeah. Kalau mampu untuk buang dan letak tepi ego ni, insya-Allah perjalanan rumah tangga dia akan jadi baik. Dalam kehidupan kita berumah tangga ada satu perkara yang namanya forgive and forget. Yeah. Dia kena macam tu. Kita kena ingat siapa pasangan kita ni. Siapa pasangan? Dia suami kita. Suami kita ni akan bimbing. Kita akan bersama dengan dia sampai ke syurga Allah SWT. Jangan letak satu benda yang akan menyebabkan dia susah nanti di akhirat. Iaitu kita menyimpan dendam dan kita menyimpan perasaan dan kita tak mampu untuk memaafkan suami kita dan isteri kita dengan kemaafan yang sempurna. Orang lain tak apa lagi. Paling tidak kalau kita sakit hati Ustaz, saya sakit hati Ustaz, saya geram sangat Ustaz, apa yang dia buat Ustaz, saya segeram sangat. Saya tak mampu untuk maaf. Saya boleh maafkan dia Ustaz, tapi dalam hati saya ni jauh dan sudut hati ni saya terluka Ustaz. Saya akan simpan. Dia mungkin akan jadi masalah nanti di akhirat apa sebagainya. Paling tidak dia orang lain. Tapi jangan suami kita. Jangan anak-anak kita. Takkan kita nak sanggup suami kita nanti kita nak masuk syurga, kita seronok nak masuk syurga sedangkan suami kita masuk neraka. Takkan kita nak biar macam tu. Maka subhanallah, demikianlah sebaliknya pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tolonglah dalam kehidupan kita, bukan cerita suami isteri, cerita orang lain pun sama. Tolong maafkan dan tolong berusaha untuk melupakan. Ya. Sallallahu alaihi Orang lelaki sikit, saya bukan nak jack nak ni dengan orang lelaki, tapi orang lelaki ni dia jenis macam tu, jenis tak ingat sangat. Bukan sakat salah tu tak ingat. Birthday dia sendiri pun dia tak ingat. Abang ingat hari ni Abang, saya nak tanya abang satu soalan. Apa dia mampu? Dia tanya tu mampu kita kena jam dah aku hari ni. Hari ni hari apa abang? Allah tu susah hati tu. Hari ni hari Rabu. Rabu abang kata, hari ni birthday saya. Allah, insya-Allah macam dosa besar tu. Dosa besar. Lelaki dia relax je, dia birthday dia. Hari ni apa? Birthday abang lah. Betul ke? Okey, relax, tak ada apa pun. Saya cuma jangan. Subhanallah, orang perempuan ni macam tu. Orang perempuan dia ingat. Betul. Dia ingat. Abang ingat tak tarikh ni pada 19 bulan Oktober tahun 1997 pada jam 9 pagi apa yang abang buat. Jam keren kita. Subhanallah. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Ada berapa benda. Tolong maafkan dan belajar untuk memaafkan dan belajar untuk melupakan. Belajar untuk memaafkan dan belajar untuk melupakan. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, memohon kemaafan, minta maaf bukan bererti kita salah, tetapi kitalah yang menang. Kita minta maaf bukan bererti kita kalah, tetapi sebenarnya kitalah yang menang kalau kita mampu untuk memohon kemaafan walaupun kita tak bersalah. Tak apalah bang, saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Kalau salah saya minta maaf. Si suami itu pun bila isteri minta maaf itu jangan kata apa. Itulah aku tahu lah memang salah ada. Itu kita katalah sebab tak apa. Abang pun minta maaf lah kalau salah abang. Kan macam tu. Itulah yang akan meredakan suasana. Tapi kalau masing-masing berkeras untuk mempertahankan, maka dia tak akan berjumpa jalan penyelesaian. Kadang-kadang kita kena ingat siapa yang duduk sekeliling kita. Kita ingat anak-anak kita yang akan berhadapan kesusahan kalau kita sendiri bermasalah. Keluarga kita juga akan berhadapan dengan masalah kalau kita bermasalah. Maka bila berlaku saja perkahwinan, hati ni bukan hanya dua hati tetapi berhati-hati. Betul. Banyak hati-hati yang lain sebenarnya. Hati anak-anak kita kena jaga, hati keluarga kita kena jaga. Sebab tu kadang-kadang rendahkan ego. Tak apalah, buang ego tersebut. Maafkanlah. Sallallahu alaihi wasallam. Betulkan balik apa yang kesilapan yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Insya-Allah rumah tangga akan
bahagia. Wallahu a'lam. Ya, 2M yang perlu kita hadam dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga untuk kekal harmoni dan bahagia, iaitu yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Baiklah, banyak perkara yang ingin kita bincangkan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Akan tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, membicarakan tentang topik akhlak dalam rumah tangga. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677. Boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah akhlak yang terbaik buat para ibu bapa dalam mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka yang bermasalah? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Ini menarik Ustaz untuk kita bicarakan. Ya. Baik, terima kasih Intan Zurina atas soalan tadi. Salih alaihi Muhammad. Ya, betul. Kita sebagai parent, sebagai ibu ayah mesti akan mengharapkan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Sebab tu daripada waktu anak kita nak memilih pasangan hidup pun kita sebenarnya dah interfere dah waktu tu. Kita dah memainkan peranan sebagai seorang ibu bapa lah. Macam mana ni, setuju tak dengan pilihan anak kita ni apa semua? Mak dia kata apa, saya kurang setuju sikit lah. Pasal apa? Pasal tak apa nak handsome sikit lah. Kalau macam Da'i Hakim tu, saya terimalah kata mak dia kan. Ayah dia kata apa, jangan dipandang dengan handsome tersebut. Kita pandang BMW yang dia bawa tu. Jadi semua sebagainya, masing-masing pun ada peranan sebenarnya waktu tu. Sebab tu, anak yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak perempuan anak perempuan yang masih dara, dia perlu mendapatkan salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia perlukan kepada wali dia untuk buat keputusan bagi pihak perkahwinan dia, salli ala Sayyidina Muhammad macam tu. Baik, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Tapi bila setelah mereka berkahwin, maka itu adalah kehidupan keluarga mereka. Itu kehidupan mereka. Dan kita tak boleh terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka sebenarnya. Biarlah mereka melayari kehidupan keluarga mereka dengan sebaiknya, unless mereka minta pandangan untuk kita bantu selesaikan masalah dalam rumah tangga mereka. Bila berlaku pertelingkahan, ada salah satu daripada jalan yang ditunjukkan dalam Islam ialah untuk salih alaihi Muhammad berbincang bersama dengan ahli keluarga. Si isteri bawa ahli keluarga dia dan si suami bawa ahli keluarga dia dan duduk bersama-sama untuk berbincang mencari jalan penyelesaian. Itu salah satu daripada caranya. Sebab biasanya keluarga akan cenderung kepada anak dia. Kalau si suami ni, mak dia mesti akan cenderung dekat dia. Si isteri pun anaknya jarang-jarang sekali lah si isteri pasangan hidup tu, dia akan keluarganya itu akan cenderung kepada yang opposite lah. Jarang-jarang sekali macam tu. Maka subhanallah, peranan bukan sekadar salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan sekadar nak bagi nasihat, tetapi mestilah berlaku adil dalam memberikan nasihat. Kalau salah anak kita, tetap anak kita salah. Jangan kita nak mempertahankan anak kita tu salih Muhammad nak menegakkan benda yang basah semata-mata kerana dia anak kita dan itu menantu kita. Berlaku adil lah dalam memberikan nasihat. Maka insya-Allah boleh nak interfere, boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Dan yang kedua, mestilah berlaku adil dalam memberikan nasihat. Berikan mereka peluang untuk mereka menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu. Seandainya tidak, barulah kita masuk. Tetapi ingat dua perkara tadi saya sebut tadi ni, saya semat, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, mestilah salih ala Sayyidina Muhammad berlaku adil dalam memberikan nasihat. Wallahu alam. Ya, jangan berlebih-lebihan dan yang kedua berlaku adil dalam teguran. Baiklah, kita ada lagi seorang pemanggil di talian untuk sama-sama kita raikan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naik Haji Tokinon. Ya, apa khabar Haji Tokinon? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua ya. Ya.
Silakan. Soalannya Ustaz, saya nak Ustaz Hasan. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa masyarakat di rumah tangga berantakan? Tak betul gaduh sana gaduh sini, maknanya kerukunan kurang. Jadi adakah disebabkan dia tak ikut apa yang disyaratkan oleh Nabi dan dalam Al-Quran? Itu sajalah soalnya. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz dan Da'i. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Skudai, Johor. Adakah Ustaz, sebab kita ni ramai di kalangan suami maupun isteri tidak mengikut Al-Quran dan hadis junjungan Nabi SAW punca keretakan rumah tangga? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menyebutkan dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dalam ayat tersebut Allah cerita untuk pelihara diri kita dulu. Kemudian pelihara ahli keluarga kita daripada api neraka. Sebab apa? Sebab kita menjadi contoh dan teladan kepada ahli keluarga kita. Kita menjadi cerminan. Ibu ayah menjadi cerminan kepada anak-anak dia. Salih Muhammad. Anak-anak kita tidak biasa untuk mendengar tetapi biasa untuk mengikuti. Cenderung untuk ikut daripada kita mendengar arahan. Kita perintah dia suruh belum tentu dia ikut. Tetapi dia akan tengok apa yang kita buat dan dia akan ikut. Maka ibu ayah yang nak keluarga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dia mesti memaksa dirinya untuk jadi baik. Jangan duk kata apa, Ustaz tolong ambil anak saya ni, anak saya tak tahu apalah jingga anak saya ni, saya pening kepala dengan dia. Ustaz tolong pergi jaga anak saya, jaga dia bagi elok. Sedangkan dia mai Quran tak pernah baca, semayang pun tak, pakai selok pendek, isteri tak tutup aurat sempurna. Dia nak anak dia jadi baik sedangkan dia sendiri tak ikut perintah Allah. Maka jangan sebut saya nak anak saya jadi baik, jangan jadi macam saya, tetapi paksa diri saya untuk jadi baik sebab anak saya nak jadi sebab saya nak anak saya jadi baik. Boleh faham tak saya sebut tadi ni? Jadi kata apa? Tak apalah saya nak anak saya hafal Quran tapi dia sendiri tak baca Quran. Saya nak anak saya semayang tapi dia sendiri tak pernah semayang. Maka subhanallah, nak anak kita jadi baik, kita kena jadi baik. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dekatkan diri kita kepada Allah, ikut segala perintah Allah, insya-Allah biiznillah keluarga kita akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Segala panduan tentang rumah tangga telah disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, tinggal kita ikuti apa yang telah disampaikan. Baiklah, soalan seterusnya dari Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana untuk mengharmonikan semula sebuah rumah tangga yang telah kian pudar dan suram akibat suatu perkahwinan yang sudah lama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, Allah SWT. Silakan Ustaz. Bagus Hafizi soalan. Terima kasih Hafizi dan semua sahabat-sahabat mengikuti secara langsung di Facebook. Dan terus istiqamah bersama dengan kita di Facebook. Salih Sumat. Dan kalau tadi berpindah TV3 ke TV9, mungkin yang geng-geng TV3 tu ni semua ramai-ramai pindah ke TV9 lah. Yang geng yang tengok melalui Facebook dia tak payah pindah mana-mana. Dia stay kat situ aja. Semua Allah SWT. Dan teruskan berkongsi. InsyaAllah mudah-mudahan Salih Sumat. Siapa yang tak kongsi lagi, Salih Sumat, kongsi cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita nak doakan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan kepada orang yang sudi untuk share. Kalau boleh nak bagi dapat 10,000 share begini kan, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik, tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, macam mana nak mengharmonikan dalam keluarga kita ni, sebelum nak dapat keluarga sakinah tu, dia ada satu nak panggil mawaddah. Mawaddah ni berkasih sayang. Seorang isteri dengan seorang suami, suami kepada isteri perlu ada kasih sayang tersebut. Cuma kasih sayang ni tuan-tuan, dia makin naik, dia turun naik, dia turun naik. Biasalah bila orang yang baru-baru bersama sudah pasti dia panggil kemuncak kasih sayang tu waktu mula-mula perkahwinan tu. Kan waktu mula perkahwinan tu, sayangnya sangat subhanallah, sampai dalam Facebook tu asyik cerita suami dia sampai orang baca Facebook dia orang termuntah. Tunggu saja, I nak balik dah apa semua daripada kerja ni apa semua, dia post dekat dalam Facebook dia. Allah. Apa nak post dalam Facebook, mesej kat dia sudahlah. PM tepi sudahlah. Tetapi inilah kisah orang bercinta. Betul. Orang bercinta macam tu. Itulah buah hatilah, itulah jangan siapa kata kat dia apa sebagainya. Pi bercuti dua-dua orang sebagainya, duduk kat tepi pantai subhanallah. Kan Salih Samad daripada malam sampai ke pagi duduk tepi pantai sembang apa. Orang bercinta, macam itulah keadaannya. Tapi makin lama dia makin gradually makin mai pula anak-anak pula dah dapat anak apa sebagainya, makin renggang. Dapat cucu pula lagi renggang. Anak seorang tak tengah-tengah. Lepas tu mai dua orang tak lagi tengah. Dia semua mai 3-4 orang semua tidur atas katil, ayah tidur bawah. Dia jadi macam tu. Maka Ustaz disebut cara dia ialah
kita gebukan kembali, kita gembur kembali kasih sayang tersebut. Ambil masa kadang-kadang untuk bercuti dua-dua orang. Bawa anak-anak, jangan bawa anak-anak bagi tak kat pengasuh ke apa semua. Pergi bercuti dua-dua orang. Imba balik kenangan-kenangan waktu saling bersama-sama dulu, waktu susah payah bersama. Imba balik kenangan salih ala Muhammad. Saya tengok orang-orang barat kadang-kadang, walaupun dah tua tetap jalan pegang tangan. Kita tengok kan Ustaz Syamad, walaupun dah tua-tua tapi jalan tetap pegang tangan lagi. Menzahirkan kasih sayang mereka Ustaz Syamad. Maka dalam usaha rumah tangga pula, dalam usaha rumah tangga pun perlu yang demikian. Perlu apa? Perlu dibaja kembali. Perlu dibaja kembali kasih sayang tersebut. Perlu di-refresh, di-polish balik kasih sayang tersebut. Susun program-program dalam bersama dengan isteri salih Muhammad untuk kita gemburkan kembali kasih sayang yang kian pudar tersebut. Kadang-kadang Allah bagi ujian dalam keluarga tu untuk menyatukan kembali keluarga dalam keadaan kita tak sedar. Dulu semua dah nampak dah makin renggang. Tapi Allah uji sikit, satu ujian masuk dan kita kembali rapat dalam keadaan kita tak sedar. Maka jangan tunggu sampai Allah uji, tetapi berusahalah untuk kembalikan keharmonian dan kesejahteraan dan kasih sayang dalam rumah tangga kita dengan usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, macam Ustaz katakan tadi, cadangannya pergi honeymoon. Hujung tahun kan banyak promosi Ustaz. Pergi honeymoon. Mudah-mudahan kita punya hubungan kembali erat. Baiklah, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Banyak yang telah kita bicarakan tentang bagaimana nak eratkan hubungan yang jarak jauh, bagaimana nak eratkan kembali yang dah lama kahwin. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan dengan tekan butang share. Baiklah, kita nak raikan soalan seterusnya dari sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalan saya, adakah kurangnya komunikasi antara pasangan penyebab utama sesuatu ikatan perkahwinan itu menjadi hambar dan tiada hala tuju? Yang kedua, akhlak bagaimanakah yang sepatutnya ada bagi seorang suami yang berpoligami? Mohon komen Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Ya Allah. Silakan Ustaz. Faizal, terima kasih. Dah siap tanda right dah kat depan tu kan? Betul lah soalan pertama tadi ni sangat tepat lah. Sebenarnya kurang komunikasi ini menyebabkan kita makin hambar. Dia akan jadi hambar. Kita bila orang yang kita sayang dan orang yang kita cinta, kita selalu nak bersembang. Memang macam tu. Orang yang paling kita cinta, paling kita sayang, itulah tempat yang kita sering meluahkan perasaan. Kita selalu sembang, balik-balik rumah, balik-balik apa sebagainya, ada masalah dekat tempat kerja, kita sembang dengan isteri kita sebab kita rasa macam dia tu lah. Dia panggil a shoulder to cry. Ni bahu untuk ditangisi kan, kita apa? Ear to itulah to listen. Dengar untuk mendengar. Itulah Ustaz Syamad apa ni, situlah pasangan hidup kita. Tetapi kita dah tak kongsi dengan dia. Betul. Kalau kita tak kongsi dengan dia, dengan siapa kita kongsi? Mesti ada orang ketiga. Inilah akan menyebabkan kerosakan. Salih Muhammad, tuan-tuan, ambil masa, spend masa. Bersembanglah, duduk sembang. Kita balik ke rumah, kita dah attach dengan yang ni. Kita dah attach dengan ni. Buat macam mana kita dah attach? Kita sembang. Kita sembang dengan siapa? Ni, dengan ini. Maksudnya ada masalah rumah tangga kita, kita meluahkan perasaan kita kepada orang lain. Maka itu yang tak sepatutnya berlaku. Tuan-tuan, Nabi SAW dia suka spend time dengan isteri. Nabi SAW ni orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Dia bukan sekadar dia ni Nabi SAW memerintah dunia, umat dia berapa ramai. Nabi sibuk dengan urusan kerajaan dia, sibuk dengan urusan dakwah dia. Tetapi Nabi juga meluangkan masa dengan isterinya. Dalam sebuah riwayat, salih ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pernah mendokong isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu kisah, ketika satu hari raya, biasanya ada dua orang budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya bermain tombak dan perisai. Lalu ada kalanya salih Muhammad, aku minta kepada Nabi atau baginda sendiri yang menawarkan kepadaku, kata Sayyidina Aisyah, maukah kamu melihatnya? Kamu nak tengok tak? Maka aku menjawab, ya mahu. Maka baginda mendokong aku di belakangnya. Ni kat belakang ni.
naik ni. Orang utara cakap kokor. Orang sini cakap apa ni naik belakang ni? Dokong Ustaz. Dokong lah, dokong. Naik belakang ni. Naik di belakang ni salih alaihi Muhammad. Dan sementara pipiku bertemu dengan pipi baginda, dia letak bahu dia ni, letak apa dia punya ni? Dagunya dekat bahu Nabi SAW sehingga pipi dia bertemu dengan pipi Nabi SAW sambil baginda berkata, teruskan hai Bani Al-Fardah, salih alaihi Muhammad. Demikian seterusnya sampai aku merasa bosan. Lalu baginda berkata, apakah kamu sudah merasa cukup ke? Dia kata, ya sudah. Lalu baginda pun letak, dia kata, kalau gitu dah habis selesai, pergilah. Suruh Nabi SAW, suruh dia pergi. Allahu Rabbi, itu Nabi SAW, salih alaihi Muhammad. Nabi SAW biasa mandi dengan isterinya. Sayyidina Aisyah cerita Nabi SAW mandi dalam satu bekas dengan suaminya, salih alaihi Muhammad. Nabi SAW, subhanallah, dia kata, itu yang berlaku. Nabi SAW makan, minum air, saya Muhammad ambil bekas isterinya tu, dan dekat mana diletakkan bibirnya isterinya tu, dekat situ dia letak. Allah. Subhanallah, tu kasih sayang. Pernah Nabi SAW sekali dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan dengan ramai-ramai, kemudian kami tinggal di belakang. Sayyidina Aisyah kata, Nabi SAW kita jom kita lumba lari. Jom kita lumba lari. Bayangkan Nabi SAW waktu itu dah hijrah ke Madinah. Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Aisyah selepas hijrah. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, 42, Nabi SAW 43, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Lepas pada itu 13 tahun Nabi SAW di Mekah. 53 Nabi SAW berhijrah ke Madinah usia dia. Lepas itu baru duduk dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah cerita, pergi lumba, jom kita lumba lari. Dah 50 lebih dah. Jom lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, hari tu aku menang lah. Waktu sekian berapa lama tu, lepas lama daripada tu, aku dah lupa dah katanya hari tu. Maka Nabi SAW ajak lagi sekali, jom kita lumba lari. Waktu tu Sayyidina Aisyah dah gemuk, dia kata. Kata, macam mana aku nak lari ni, badan aku dah gemuk. Dia kata, jomlah lumba lari. Lari Nabi SAW menang. Nabi kata apa? Saya cuma, ini hari tu punya. Balasannya hari tu punya. Main-main dengan isteri kita. Saya cuma cuik-cuik lah sama, berlawak-lawak lah, jok-jok lah sama ni, pantang isteri nak buat lawak sikit, dizerkahnya isteri tu. Apa lawak-lawak? Amboi garanya, subhanallah. Maka Ustaz, inilah yang akan membina keharmonian rumah tangga. Bermain-main, berjenaka di rumah tangga, di dalam rumah tangga dan sebagainya. Yang keduanya, salih alaihi Muhammad, apa yang kena ada? Saya nak sebut satu benda aja. Yang perlu ada kepada seorang yang berpoligami ialah keadilan. Berlaku adil, salih alaihi Muhammad. Dan itu yang diperintahkan. Apa yang adil ni bukan maksud sama rata, tak, salah tu. Adil ini ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dia. Di antara yang perlukan kepada keadilan ialah yang pertamanya ialah nafkah, yang keduanya ialah giliran. Maka kalau kita punya kemampuan tersebut, salih alaihi Muhammad, silakanlah dan jangan tinggalkan perkara-perkara tersebut. Adapun dalam bab kasih sayang ini tak boleh. Nabi SAW sendiri pun Nabi SAW kata, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah sebab satu benda yang tak mampu untuk dibagi sama rata ialah kasih sayang. Sudah pasti yang pandai untuk jaga hati, yang pandai ambil hati, yang pandai apa semua sebagainya ni, dia akan lebih cenderung untuk kasih sayang. Walaupun kasih sayang tak diisyaratkan untuk kita sama rata ataupun kita berlaku adil, tetapi paling tidak dua perkara ni perlu pada keadilan. Yang pertamanya ialah nafkah dan yang keduanya ialah salih alaihi Muhammad, iaitulah saya cuma giliran. Mudah-mudahan jadi manfaat, wallahu a'lam. Jadi kepada Faizal bin Ahmad, jelaslah jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan adalah manfaatnya. Seterusnya dari Rosden Samah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah antara akhlak buruk yang mungkin terlepas pandang dilakukan sama ada oleh suami ataupun isteri yang boleh mencetuskan konflik hingga ke tahap kronik iaitu perceraian? Yang kedua, bagi seorang isteri yang ditakdirkan bersuamikan seorang yang buruk akhlaknya, apakah jalan terbaik untuknya keluar dari masalah tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Rosden atas soalan. Terima kasih Rosden sama atas soalan tersebut. Masya-Allah, baik. Ada betul lah dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang ada benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Maksudnya Syekh Muhammad, mungkin bagi kita ni macam ala main-main saja, tapi dia sebenarnya telah mengguris hati dan perasaan pasangan hidup kita. Sebab tu berhati-hatilah. Sebab tu saya sebut awal tadi ni, kadang-kadang kita nak share apa-apa yang dia buat tu, kadang-kadang kita dia masak tak sedap ke, kita share dalam Facebook apa ni hari ni garam tumpah lah dekat dalam makanan aku ni, dia pun dalam Facebook dia. Kecil hati orang tu sebagainya kan, sebagainya. Maka benda-benda kecil yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya subhanallah sangat ada apa-apa. Maka berhati-hatilah. Salih ala Syekh Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, salih ala Syekh Muhammad, orang perempuan ni, salih ala Syekh Muhammad,
jangan apa soalan kedua ni Ustaz Ismail? Yang kedua Ustaz tentang bagaimana kalau kita ni kita tersalah pilih suami. Oh, salah suami. Okey, baik, buruk akhlaknya. Okey, baik Ustaz Ismail. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita suami yang buruk akhlak. Ya. Kita doa tapi yang tu yang dapat. Kita ingat dia baik, rupanya dia buruk Ustaz Muhammad. Kita ingat dia baik, rupanya dia sangat panas barang, dia suka pukul kita sebagainya Ustaz Ismail. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tak seorang isteri minta cerai? Kalaulah dia sampai memudaratkan kita, pergi minta cerai. Pergi, bukan maksud minta cerai macam tu. Pergi kepada pejabat agama dan buat laporan yang sepatutnya. Supaya kita tidak terus dizalimi. Kita ni tuan-tuan salih azimat, urusan kepada kita, tujuan kepada perkahwinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul. Tapi kalau tak bahagia, setiap hari didera, setiap hari dipukul sebagainya Ustaz Ismail, maka itu bukan tujuan perkahwinan. Dan kita akan duduk dalam keadaan macam tu. Dia tak apalah Ustaz, dia suami, saya kena taat pada suami, ni salah faham tu. Betul. Salih Muhammad, taat suami sungguh taat apabila dia Salih Muhammad tidak memudaratkan kita, tak sampai merosakkan kita, tak sampai Salih Muhammad melakukan perkara yang tak sepatutnya. Kalau dia melakukan perkara yang sepatutnya, perkara yang tidak sepatutnya, dia meninggalkan nafkah, dia meninggalkan kita bergantung tidak bertali. Salih Muhammad, dia memukul kita bahkan, maka kita ada hak untuk pergi laporkan kepada pihak yang berkenaan. Salih Muhammad. Tetapi kalau dia orang baik, Allah takdirkan kita dapat orang baik, tapi ada benda pada hati kita yang kita tak berkenan. Tapi dia orang baik, dia baik dah, dia bagi nafkah baik apa semua, tapi adalah benda tak tahulah muka dia sikit ke apa, cara berjalan dia sikit ke apa benda, adalah karakter dia sikit yang kita tak berkenan. Maka kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha rahihatul jannah, atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Wanita mana yang suka-suka yang saja meminta talak, ini minta cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau syurga. Allah. Itu kita kena ingat, maka kita kena pandai letak situasi. Ada seorang makcik, dia call saya, dia kata, Ustaz, suami saya ni dia tak mau semayang. Suami saya ni dia tak mau semayang, dia tak mau buat apa semua. Dia suka tarik muka, suka maki hamun. Saya, Ustaz, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya ingat saya nak buat apa? Saya tak mau. Saya tak mau layan dia, saya tak mau masak kat dia, saya tak mau apa. Dia nak buat itu buat. Dia ingat seorang dia boleh buat, saya boleh buat, saya punya buat dia tak tahu lagi. Oh, situ makcik tu marah. Lepas tu saya kata apa kat makcik, kalau makcik pergi buat balik apa yang dia buat, maka makcik sama aja macam dia. Betul. Kalau dia tak buat, dia tak tunaikan, dia berdosa kepada Allah SWT. Tetapi makcik tak akan tanggung dosa dia. Tugas makcik ialah untuk khidmat dekat dia. Salih Azimat. Tugas makcik ialah Salih Azimat untuk buat kebaikan-kebaikan padanya, menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri yang solehah. Maka makcik akan dapat ganjaran pahala tu. Ya. Tapi kalau makcik balas balik macam dia, maka makcik sama aja macam dia. Banyakkan berdoa pada Allah agar Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia, pimpin dia yang jalan kebaikan. Tapi sampai ke tahap kalau dia menzalimi makcik ada hak untuk pergi jumpa dengan pejabat agama untuk minta Salih Semat difasah ataupun dipisahkan. Salih Semat minta untuk Salih Semat diambil tindakan kepada si suami itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Okey Ustaz. Dari tadi kita bicarakan tentang yang suami, isteri tak lari dari kesilapan Ustaz. Persoalannya ialah bagaimana kita nak tegur kesalahan suami maupun isteri Ustaz. Seperti yang diajukan oleh sahabat kita, Nur Azuwin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana untuk tidak mengungkit kesalahan pasangan apabila bergaduh? Yang kedua, bagaimana untuk menegur kesilapan pasangan tapi dalam masa yang sama nak menjaga hati pasangan agar pasangan tidak terasa hati dengan teguran itu. Terima kasih kepada Nur Azuwin atas soalan. Baik, bagus soalan ni. Yang pertama, jangan Allah macam mana tak mengungkit? Macam mana tak mau nak mengungkit kesalahan? Balik kepada yang kita sebut tadi ni, forgive and forget lah. Ya. Yeah. Berusaha untuk melupakan. Lupakan. Ingat suami itulah yang nanti kita akan sama-sama masuk syurga sama-sama. Kalau kita duk simpan dendam dalam hati kita, simpan apa yang dia buat tu, tak mustahil menyebabkan dia susah di akhirat dan nanti dia tak akan dapat masuk syurga sama-sama dengan kita. Demikian juga si isteri pun, ada kadang-kadang benda isteri kita buat salah, memang sifat kita memang macam tu, nak buat macam mana. Maka belajarlah untuk memaafkan, bukan sekadar memaafkan, tetapi memaafkan sehingga kita tidak mengingati benda tersebut. Abang ingat tak? Saya tak ingat dah. Saya minta maaf, saya lupa sungguh. Abang ingat dulu saya buat apa? Abang tak tahu, abang tak ingat. Sungguh-sungguh tak ingat. Minta doa bagi Allah. Bagi Allah lupakan. Salih Asmat. Sebab apa? Sebab dia hanya akan menyusahkan. Betul. Ya,
Satu hari kita akan tersalah langkah lagi. Si isteri akan tersalah langkah, suami akan tersalah langkah. Orang yang menyimpan perasaan ataupun kesalahan yang berlaku dulu, bila berlaku saja apa lagi kesalahan, dia akan kata balik, ni bukan kali pertama ni, dah banyak kali jadi lah. This is not the first time ni. Ni bukan kali pertama ni. Tapi seorang isteri yang baik, dia akan sentiasa menganggap kesalahan itu adalah kesalahan yang pertama. Seorang suami yang baik, dia akan sentiasa menganggap kesalahan itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tegur kesalahan, kesilapan, Ustaz Ismat? Tegur dengan hikmah. Tegurlah dengan hikmah. Ustaz Ismat. Nah, carilah jalan. Masing-masing ada cara hikmah ni, bukan maksud lembut semata-mata. Hikmah ini menyampaikan yang sepatutnya, yang sesuai dengan orang yang nak mendengar. Itu hikmah. Tuan-tuan, mana ada orang perfect, tak ada orang sempurna. Ustaz Ismat. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan masing-masing. Orang perempuan kadang-kadang bunyi dia banyak. Sebab tu dalam dia perbuat Ustaz Ismat, dia perbuat satu kajian statistik jumlah huruf perkataan yang disebut oleh orang perempuan. Woi, jauh banyak daripada orang lelaki-lelaki. Orang lelaki. Kan? Orang perempuan tu itu biasalah tu Ustaz Syamad kan. Dia penyeri suasana. Suami pun ada kelemahan-kelemahan masing-masing. Nabi SAW pesan dekat kita. Salih ala Syamad. Nabi kata apa? La yufraq mu'minun mu'minatan la kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika sisi lelaki itu tidak menyukai satu akhlak pada si wanita, hendaklah dia melihat pada sisi yang lain yang dia redai. Tengok tak mana ada kelebihan-kelebihan dia. Daripada tumpu kepada keburukan dan kemaksiatan yang benda yang tak elok saja, cuba tengok benda-benda baik yang dia buat. Demikian Sayyidina Umar kata bila dia usri duduk bisi-bisi ada orang main nak minta apa semua. Dia kata apa? Ustaz Samad, dia kata apa? Walaupun dia macam ni, tetapi dialah yang menjaga pakaianku, dialah menjaga makanku, dia yang menjaga anak-anakku, dia yang melahirkan anak-anakku. Maka dia tengok sisi yang baik pada isteri, maka dia akan hilang sisi-sisi buruk pada isteri. Demikianlah sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Saya fikir jawapan sebentar tadi sebagai kesimpulan kepada topik perbincangan kita pada pagi ini. Dan sebagai penutup Ustaz, mungkin ada sedikit doa untuk program kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Azrin dengan topik pengajian hadis iaitu Jagalah Syurgamu bersama dengan panelnya Ustaz Roslan Muhammad. Seperti biasa, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, buat bekal si Tuan Puteri, sayur peria dan ikan darat. Biar kekal bersuami isteri dari dunia sampai akhirat. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.